kita bersama dengan Tuan Awang Reni bin Haji Yahya, iaitu pemangku Timbalan Pengarah Perhutanan yang telah pun kita ni berjaya menghubungi menerusi talian Zoom sebetulnya. Betul. Terus saja kita sapa beliau? Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sihat pagi ini? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Percuma sekali rampai pagi mengucapkan. Oi. Cuma suara sarut-sarut sedikit. Dan mengapa? Biasa tu Tuan ujian puasa. Ujian berpuasa. Ya. Pertama sekali rampai pagi ingin mengucapkan selamat datang ni Tuan, ya, dan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama di dalam ruangan wawancara webinar sempena Hari Hutan Antarabangsa 2022 ya. Itu yang akan kita ni perkatakan pada hari ini, betul Tuan ya? Betul. Ya, baik. Memulakan wawancara ini, saya persilakan Intan terlebih dahululah ya untuk mengajukan soalan kepada Tuan Awang Reni. Silakan Intan. Ya, terima kasih Wali. Jadi Tuan, yang mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini iaitu webinar sempena Hari Hutan Antarabangsa 2022. Jadi sebagai mukadimah, bolehkah Tuan terangkan sedikit latar belakang mengenai dengan acara webinar yang dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan ini nanti. Silakan Tuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai mukadimah, kira-kira 60% hutan dunia, iaitu dianggarkan 2,4 bilion hektar adalah masih berkeadaan asli dan sebahagiannya digunakan bagi penghasilan produk kayu dan bukan kayu. Penghasilan dan pengeluaran produk hutan telah meningkat selaras dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dunia dan seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dalam industri perkayuan. Setelah berdekat lama, eksploitasi hutan dan pembangunan infrastruktur telah membawa kepada pembukaan hutan dan degradasi hutan yang semakin pantas yang berlaku di serata dunia. Ini diburukkan lagi dengan kejadian cuaca yang ekstrim dan perubahan iklim yang memberikan tekanan kepada sumber perkayuan dan mempengaruhi industri perkayuan secara keseluruhannya. Isu-isu ini memerlukan pihak kerajaan untuk bertindak melalui intervensi dasar dan juga kerjasama semua pemegang-pemegang berkepentingan untuk memastikan sumber hutan diuruskan secara mampan bagi memenuhi kepentingan ekonomi, kesejahteraan alam sekitar dan juga sosial. Dari itu, untuk membahaskan kaedah-kaedah agar hutan dapat memberikan sumbangan kepada negara secara umumnya dan berperanan sebagai pemboleh utama ke arah industri perkayuan yang mampan secara khasnya melalui penghasilan dan penggunaan yang terkawal. Kementerian Sumber-Sumber Utama melalui Jabatan Perhutanan akan menganjurkan satu lagi acara iaitu program webinar dengan tema hutan dan penghasilan dan penggunaan hutan yang mampan, Forest and Sustainable Production and Consumption, mengambil sempena Hari Hutan Antarabangsa pada tahun ini. Hutan dan penghasilan dan penggunaan mampan ya. Itu tema untuk kali ini Tuan ya. Ya. Jadi apakah objektif acara webinar sempena Hari Hutan Antarabangsa 2022 ini diadakan? Objektif webinar ini diadakan adalah untuk mengumpulkan wakil-wakil dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berkaitan dalam penggunaan dan pengurusan hutan seperti dari pihak kerajaan, sektor swasta, terutama sektor yang mewakili industri perkayuan dan juga pengamal-pengamal terkemuka dari pertubuhan antarabangsa dan juga institusi penyelidikan dari dua negara, iaitu untuk membina cara serta tujuan yang bersepadu yang menjurus kepada masa depan industri perkayuan yang lebih baik dan lestari. Selain itu, objektif utama yang lain juga ialah untuk berkongsi maklumat
pengetahuan dan amalan terbaik dalam pengurusan hutan serta potensi industri perkayuan yang mampan dalam sektor ekonomi hijau. Dan juga untuk berkongsi pengalaman dan meningkatkan kesedaran awam terhadap kegiatan dan program yang berkaitan dengan industri perkayuan, dan juga untuk mengenal pasti peluang, potensi, kaedah dan pendekatan dalam memajukan sektor perkayuan negara seperti melalui inisiatif pensijilan hutan untuk sumber hutan negara dan juga melalui kerjasama dengan pertubuhan antarabangsa dan institusi luar negara yang relevan. Ya. Ya, Alhamdulillah, itu dia bersesi kita ikuti bersama mengenai dengan objektif acara webinar sempena Hari Hutan Antarabangsa ini diadakannya. Dan seterusnya ni Tuan ya, mungkin Tuan boleh menerangkan ya mengenai dengan atur cara webinar ini dan bilakah sebetulnya ianya akan diadakan ni Tuan. Silakan. Terima kasih. Acara webinar ini akan diadakan pada 21 hari bulan April 2022 iaitu hari Khamis dalam sesi sebelah pagi melalui platform Zoom. Acara akan bermula kira-kira jam 8.30 pagi sejurus kehadiran tetamu kehormat di acara tersebut. Tamu kehormat dalam acara webinar ini ialah Yang Mulia Dayang Hajah Kutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang mana beliau juga akan menyampaikan ucap pertama dalam acara webinar itu nanti. Ya. Iya. Jadi dia akan nanti pada 21 April ya, itu pada waktu pagi bermula pada jam 8.30 minit pagi ya. Dan seterusnya tuannya seterusnya terdiri daripada siapakah ya pembentang-pembentang yang akan diundang bagi acara webinar ini dan mereka tuan kongsikan apakah antara tajuk-tajuk yang akan dibentangkan dan siapakah antara peserta-peserta yang akan mengikuti webinar ini tuan. Ya, terima kasih. Dalam sesi webinar itu nanti seramai 6 orang penceramah akan membentangkan 6 tajuk yang berlainan yang sesuai dengan tema webinar ya. Panel-panel penceramah adalah terdiri dari dalam negara dan penceramah undangan dari luar negara seperti berikut. 3 orang penceramah dari dalam negara. Yang pertama saya sendiri ya, mewakili Jabatan Perhutanan dengan tajuk yang dibentangkan iaitu The Sustainable Forest Management in Brunei Darussalam. Yang kedua, pembentang ceramah Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Cucu, Chief Executive Officer daripada Syarikat Pembalakan Mas Rimba Sdn Bhd yang mewakili sektor swasta dalam industri perkayuan dengan tajuk Sustainable Timber Industry in Brunei, Private Sector Perspective. Dan yang ketiga, penceramah Mr. Chan Hokley ya, pengurus am Syarikat TS Wood Sdn Bhd yang mewakili Syarikat Pengeluar Produk Ekspor Perkayuan yang memperoleh sijil Chain of Custody Forest Stewardship Council dengan tajuk Opportunities and Challenges Development of Small and Medium Wood-Based Industries in Brunei Darussalam. Manakala 3 orang penceramah yang terkenal dalam bidang mereka yang dijemput khas dari luar negara adalah seperti berikut. Yang pertama, Dr. Muhammad Nur Zamri bin Mat Amin, Pengarah Pembangunan Industri Lembaga Industri Kayu Malaysia dari MTIB, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Malaysia, dengan tajuknya Developing and Strengthening the Skills in Timber Industry. Yang kedua ialah Mr. Supun Nigamuni, iaitu seorang General Manager dari Control Union International Certification Body Netherlands yang beroperasi di cawangannya di Malaysia dengan tajuk Promoting and Adapting Forest Certification as a Way Forward for Sustainable Production and Consumption of Forest in Brunei Darussalam. Dan juga yang terakhir ialah Dr. Elizabeth Philip, Ketua Head of Climate Change and Forestry Program di Forest Research Institute Malaysia, FRIM, dengan tajuk Forest Carbon Asset for Sustainable Economy in Facing Climate Change. Untuk peserta-peserta acara webinar ini pula,
Webinar ini akan adalah terbuka kepada pihak yang berkepentingan dengan pengurusan sumber hutan, termasuklah wakil dari agensi-agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, institusi pendidikan, pertubuhan awam, sektor perniagaan, dan webinar ini juga adalah terbuka kepada penyertaan orang ramai. Ya, orang ramai yang berminat untuk menyertai webinar ini bolehlah merujuk kepada Instagram Forestry Brunei dan mengimbas QR code untuk mengisikan borang yang disediakan. Ya, itulah pembentang-pembentang yang akan membentangkan beberapa tajuk-tajuk yang diketengahkan ya dalam webinar tersebut. Bukan sahaja pembentang daripada dalam negara, malahan juga daripada luar negara ni tuan saya dengarkan tadi ya. Ya. Baik, untuk berikutnya ni, tajuk-tajuk yang akan disampaikan ini menarik ya, dan juga cukup penting untuk dibincangkan. Jadi mungkin boleh tuan kongsikan beberapa sinopsis atau abstrak bagi tajuk yang dibentangkan ini nanti. Terima kasih. Dari tajuk-tajuk yang akan dibentangkan nanti saya akan dapat mengongsikannya beberapa sinopsis berkaitan tajuk yang disampaikan nanti itu. Antara contohnya ialah seperti tajuk yang disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Rahman yang mewakili syarikat perkayuan tempatan dengan tajuknya Sustainable Timber Industry in Brunei, Private Sector Perspective ya. Akan mengongsikan tentang bagaimana industri perkayuan beroperasi di negara Brunei Darussalam dan berdasarkan perspektif sektor swasta ya. Ini termasuklah mengambil kira keluasan negara, dasar-dasar yang diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu pihak sektor swasta agar masih mampu beroperasi dan menghasilkan produk-produk dari hasil hutan. Dengan jumlah syarikat perkayuan yang beroperasi di negara ini yang begitu rendah, bagaimanakah ia masih mampu memenuhi keperluan domestik dengan menggunakan teknologi mesin yang tersedia dan juga yang baru. Selain itu, pihak kerajaan telah memulakan dasar rasionalisasi untuk menambah baik urus tadbir hutan dan menjadikan industri lebih proaktif. Usaha-usaha berterusan dilihat untuk membangunkan industri hiliran perkayuan. Menurut beliau juga banyak cabaran dan persaingan yang ditentukan yang bergantung kepada sumber yang ada untuk menjadikannya mampan. Menceburi bidang aktiviti hiliran perkayuan yang baru memerlukan penilaian dan juga kajian lanjut. Dan satu lagi contoh sinopsis yang boleh dikongsikan daripada Mr. Supun Nigamudi daripada Control Union. Dalam sinopsis beliau menyatakan amalan pengurusan hutan yang tidak cekap dan tidak betul akan mengancam daya maju jangka panjang kebanyakan hutan dan ini mengurangkan potensi ekonominya secara ketara. Ini akan mengakibatkan kesan sosial dan alam sekitar yang negatif. Kesedaran awam dan permintaan untuk produk kayu yang diperakui semakin meningkat dan persijilan hutan dapat memberikan jaminan yang diperlukan bahawa produk kayu yang berasal dari hutan yang diurus dengan secara yang bertanggungjawab dan mampan. Sisi ini bertujuan membincangkan penyelesaian yang boleh diterima pakai oleh negara Brunei Darussalam dalam cara membezakan produk kayu. Ya. Dan satu lagi sinopsis yang mungkin juga boleh dikongsikan iaitu daripada Dr. Muhammad Nur Zamri dan daripada NTIB ya, dengan tajuk Developing and Strengthening the Skill in Timber Industry menyatakan sektor industri perhutanan dan perkayuan menyediakan pelbagai manfaat ekonomi dan sosial yang besar. Sektor ini menyediakan pekerjaan, menjana perdagangan, pendapatan dan pelaburan. Walau bagaimanapun, tekanan ke atas hutan semakin meningkat dalam jangka panjang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan sosial, ekonomi dan alam sekitar serta kekangan penggunaan tanah di peringkat global dan nasional. Aliran global
mendorong perubahan yang memerlukan tenaga kerja yang lebih mahir dan pelbagai untuk memenuhi peluang dan cabaran yang berkaitan dengan pembangunan mampan. Oleh itu, pembangunan dan pengukuhan kemahiran adalah penting untuk mencapai matlamat pembangunan mampan, khususnya dalam industri hutan dan kayu. Terdapat keperluan untuk menganalisis latihan kemahiran untuk kemampanan dan pengeluaran jangka panjang. Untuk terus mendahului keperluan dan permintaan industri memerlukan tenaga kerja yang tersedia yang bersedia untuk kecekapan, fleksibiliti dan dilengkapi dengan kemahiran berperingkat tinggi dan berasaskan luas merentasi bidang pembuatan keputusan, teknikal komunikasi dan lain-lain. Mungkin setakat itu sajalah sinopsis atau ekstrak yang saya boleh kongsikan untuk makluman para penonton. Ya. Baik, untuk lengkapnya nanti boleh mengikuti sendiri mungkin ya webinar yang akan diadakan pada 21 April itu nanti ya. Baik, akhir sekali ni Tuan, apakah harapan atau hasil yang dijangkakan daripada acara webinar ini nanti? Silakan Tuan. Antara hasil atau outcome yang dijangkakan yang akan diperolehi dari mengadakan webinar ini adalah pertama, webinar ini nanti boleh menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran bagi mempromosikan pengurusan hutan secara mampan negara kepada semua pihak yang berkepentingan dengan tanggungjawab pemeliharaan dan perlindungan hutan, termasuklah semua peserta yang disebutkan tadi. Yang kedua, webinar ini juga memperlihatkan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam bahawa pihak kerajaan sentiasa komited dan prihatin terhadap isu-isu yang mempengaruhi kestabilan dan keseimbangan alam sekitar bagi faedah generasi kini dan masa hadapan. Dan juga pihak Jabatan Perhutanan secara khususnya dapat meningkatkan kerjasama dan juga rangkaian pakar dari luar negara dan dapat membentuk rancangan-rancangan tindakan yang strategik seperti kembungan keupayaan, latihan kemahiran dan penyelidikan sebagai tindakan susulan berdasarkan hasil perbincangan tajuk-tajuk yang akan dibentangkan nanti. Dan sebagai maklumannya, maklumat-maklumat yang disampaikan oleh penceramah-penceramah akan direkam dan akan dikongsikan dalam laman sesawang Jabatan Perhutanan www.forestry.gov.vn sebagai rujukan Ya, baik ya. Ceramah-ceramah menerusi webinar tersebut akan dirakam Intan ya. Kemudian akan dibuat naik ke laman sesawang di www.forestry.bn ya. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Ya, jadi alhamdulillah sudah cuti bersama kita bersama mengikuti dalam webinar sempena Hari Hutan Antarabangsa 2022 di mana acara ini nanti akan diadakan pada 21 April ini iaitu hari Khamis bermula jam 8.30 pagi. Apapun juga terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Awang Reni bin Haji Yahya iaitu Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Perhutanan ya. Kita doakan mudah-mudahan acara tersebut akan berjalan dengan lancar je hendaknya sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan ya. Baik, selamat menjalani ibadah puasa sekali lagi Tuan Awang Reni. Selamat kembali bertugas kami ucapkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.